Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau yang baru tengok, belum lagi subscribe, boleh tolong subscribe aku punya channel ni supaya lebih bagi aku semangat untuk buat video. Cuma video pada kali ini just nak share pengalaman dengan hamba semua. Pengalaman pertama kali pergi ke perkampungan sunnah di negeri Perlis. Perkampungan sunnah ini merupakan yang ketujuh, perkampungan sunnah kali ketujuh yang diadakan di Perlis. Dan setahu saya sebelum diadakan di Perlis, perkampungan sunnah ini telah diadakan di Smart IQ, Bukit Mentajam. Tapi nak ceritanya, poinnya adalah ini merupakan kali pertama aku sendiri pergi ke Perlis untuk join perkampungan sunnah ini. Okay. So apa yang aku nak cerita adalah pengalaman berada di sana selama 2 hari, ya. Kerana aku datang agak lewat. Aku datang Jumaat malam 11 lebih tu, selepas habis forum Dr. Kamilin tu dengan forum dengan Nurdrus. Ngam-ngam habis, ngam-ngam aku sampai kat Perlis. Okey. Perjalanan yang mengambil masa dalam 6 jam. 6 jam lebih lah, sebab jam dekat apa, lepas Tol Juru sampailah ke uh, Sungai Dua. Ngam-ngam sampai dekat apa ni, Juru tu. Ngam-ngam waktu tu waktu puncak kan. Jadi trafik memang slow lah. So far itu tak jadi masalah. Itu salah satu dugaan dan ujian waktu musafir kan. Cuma yang agak beban adalah bila kita pergi sorang-sorang lah. Bila pergi sorang-sorang ni maklum lah kan, beban dia tak boleh nak sembang dengan siapa-siapa. And then kita tak ada komunikasi secara non-verbal pun tak ada. Jadi agak uh, masa yang kita nak ambil tu dia agak tak boleh diisi lah. Kalau ada kawan-kawan sebelah, kita best sikit kan. Jadi bila nak ceritanya, bila pengalaman pertama kali pergi ke Perlis ni, dah banyak kali lah. Pergi Padang Besar, pergi ke apa, Wang Kelian Peak, and then pergi ke mana lagi pernah pergi, apa tu, Gua Kelam ke apa yang ada air terjun kan. Lepas tu pergi ke Taman Ulak pun pernah pergi juga. Okay. So far Perlis rasa dah lebih 5 kali dah pergi, yang bukan tujuan untuk mencari faham tentang aliran sunnah ni. Okey. Um, bila datang ke perkampungan sunnah ni, niat dia agak berbeza lah. Bila kita datang tu, kita pertama sekali, aku punya niat datang tu adalah untuk jumpa kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan yang selama ni banyak di Facebook, tapi kita tak pernah bersua muka. Jadi bila sampai sana, memang agak malu sikit. Kadang-kadang kita tak boleh nak cam muka member yang kadang-kadang di Facebook ni dia lain muka dia kan. Bila jumpa depan-depan ni dia agak lain sikit. Ada beberapa orang yang memang dah rapat, dia tak ada masalah lah, kita kenal, so kita boleh uh, terus sembang dengan dia tanpa ada sebarang masalah. Uh, yang itu yang penting lah, yang aku nak datang sana mencari itu, mencari kawan-kawan yang uh, sama faham, sama cara faham, sama ujian yang datang. Kadang-kadang bila kita sembang dengan kawan-kawan ni, wih, hang pun kena label sama juga. So kita kita punya chatting tu dia jadi in tau, dia masuk tau. Berbeza dengan kawan-kawan yang kita tak masuk nak sembang dengan dia. Bila kita sembang bab ini, maybe dia akan kutuk kita, bahkan boleh boleh jadi dia tambah label kat kita lagi kan. Itu yang jadi masalah lah kalau kawan tak satu
kufu ni, terutama dalam bab sunnah ni lah kan. Jadi bila kita pergi ke sana, kita jumpa kawan-kawan, bahkan kawan-kawan yang tak pernah kenal di Facebook pun jumpa baru-baru kat sana. Dan kali ni dikatakan lebih daripada 20,000 orang yang hadir sampai masuk ke berita awal ni, jadikan tajuk berita kehadiran yang dikatakan lebih daripada 20,000 orang telah mengunjungi perkampungan sunnah kali ke-7. Okey. So antaranya akulah. Okey, antaranya aku yang menyumbang kehadiran datang ke perkampungan sunnah pada kali ini. Alhamdulillah. Okey, itu first. Yang pertama aku nak cakap datang niatnya nak jumpa kawan-kawan dan nak tambah kawan-kawan, sahabat-sahabat sunnah, supaya bila kita jumpa kawan-kawan ni, kita punya semangat itu semakin tinggi. Okey, semakin kuat lah. Walaupun kita di sini di tempat orang yang kita pun tahulah, kalau kita tak duduk kita duduk di negeri selain daripada Perlis, ujian dia macam mana kita nak hadapi kalau tanpa kawan-kawan, tanpa sahabat-sahabat yang faham apa yang kita perjuangkan. Kadang-kadang kita terasa keseorangan. Jadi bila kita datang sana, kita jumpa, kita sembang dengan kawan, kita akan datang rasa kekuatan itu. Okey. First itu sahabat-sahabat lah yang kita anggap sebagai satu level dengan kita semua. Then kita jumpa juga dengan asatizah yang selama ni kita tengok depa di YouTube saja. Okey, bila datang ke perkampungan sunnah, kita boleh jumpa semua. Boleh dikatakan semualah yang kita selama ni kita belajar di YouTube. Kalau aku boleh katakan semua yang aku belajar di YouTube, aku jumpa di perkampungan sunnah, kecuali Ustaz Saman Ali lah, tak jumpa di sana. Tapi aku ni agak segan nak minta asatizah ni bergambar dengan aku. Yang aku dapat pun gambar dengan Maulana Fakhrul Razi saja. Dapat bergambar dengan dia. Dan berhajat sebenarnya nak bergambar dengan Dr. Zaharuddin, tapi tak jumpa malam tu dia. Seganlah nak pergi Pulun cari sangat kan. Kawan-kawan lain kalau di Facebook, mereka ramai lah kongsi mereka punya gambar-gambar. Mereka bertemu dengan asatizah yang selama ni mungkin mereka tak pernah jumpa, hanya tengok di YouTube saja. Dan bila bersua muka, itu meningkat dan menaikkan lagi kita punya keyakinan, kita punya kefahaman, kita punya strong nak berada atas manhaj yang benar ini. Okey, dah jumpa kawan, dah kita jumpa dah asatizah. Bagi aku yang seterusnya adalah majlis ilmu tu sendirilah. Majlis ilmu tu sendiri, sebab apa? Majlis-majlis ilmu tu memang pack. Kalau kata lepas pada subuh tu, dah ada kuliah subuh. Habis kuliah subuh, sampung rehat sekejap kot. Pergi sarapan apa, sejam tu sambung duha pukul 9. Lepas tu habis kadang 9 tu dah forum dah tu. Pergi pukul 11 sambung lagi sampai dah pukul 1, sembahyang apa, lepas zuhur sambung lagi sampailah malam. Dan bak kata sahib bersama Dr. Mazhar, kebanyakan yang hadir majlis agama ni semua yang baru-baru datang aja. Yang dah orang-orang lama ni biasanya depa mai perkampungan sunnah ni nak jumpa kawan-kawan saja. Kan depa lepak di luar. Di luar pun ada banyak meja kursi. Cerita pasal orang-orang lama ni memang boleh nampak lah, ketara lah. Memang ramai yang duduk di luar, jumpa kawan, bergambar apa, sembang apa. Ada ambil peluang pergi jumpa kawan-kawan, pergi berjalan lah. Kadang ada yang pergi padang besar, ada kan. Ikutlah. Kadang-kadang mula pula musim bendang di Polis, tengah padi dara hijau, lawa elok, ayak penuh kan, memang cantik lah. Okay.
Tapi kalau yang aku tahulah, ini berdasarkan diri akulah. Mostly kebanyakan geng-geng Salafi ni memang kaki ngaji. Kalau tak kerana depa ni memang suka dengar majlis ilmu, aku rasa potential potensi untuk depa terpengaruh membela sunnah ini um, taklah begitu kuat. Okey, sehingga depa dapat faham macam mana yang dikatakan salafiyun faham. Okey, memang kaki ngaji dan boleh dikatakan semua majlis ilmu pada 3 hari itu memang pack. Masjid Alwi memang penuh dan forum-forum dan majlis yang puncak macam majlis Dr. Mazhar itu memang melimpah sampai keluar. Tapi di luar ada TV, memang ada sediakan kerusi, ada skrin besar di satu lagi kemah besar. Memang cantik lah. Dia punya pengurusan majlis ilmu memang cantik. Majlis ilmu memang cantik. So far bagi aku, kalau majlis ilmu ni bukanlah kurang bersetuju, tapi tak apalah, kita nak bagi tahu pun kita ni siapa kan. Tak apalah, itu kita lupakan lah. Maybe depa lebih tahu kan. Depa yang orang lama, kita ni kadang-kadang orang baru, lebih baik banyak diam je lah. Okay. Walaupun kita tak berapa setuju adanya asatizah-asatizah yang diberikan macam lebih kelebihan berbanding asatizah sunnah yang lain. Jadi macam kurang enak di majlis Salafi dipromot pula mazhab akidah yang lain. Walaupun kita tahu perbezaan tu memang tak bolehlah kita nak paksa-paksa orang faham kalau dia tak mau faham. Cuma bagi aku, macam mana orang yang keseorangan datang di segerombolan orang yang semua faham manhaj salaf, dan dia boleh duduk dalam manhaj salaf seorang-seorang dan mempromosikan akidah dia. Okay. Bukanlah akidah, maksudnya cara faham dia. Okay. Kita tahulah khilaf ni memang dah khilaf yang dah lama kan. Jadi bak kata asatizah sunnah memang susah kita nak cari titik faham yang boleh jadikan pemahaman akidah tu jadi sama. Tak boleh. Cuma kita boleh bersatu dalam rangka melawan mudarat yang lebih besar yang lain, Syiah, Batiniyah dan sebagainya. Okay. Okay guys, yang terakhir yang aku nak kongsikan adalah kenapa antara benda yang best bila kita pergi ke Perlis dengan semangat sunnah adalah bila kita sembahyang, beribadah bersama-sama dengan ahli sunnah semua. Orang yang faham sunnah memang berbeza dan nikmat dia memang sangat syahdu lah bagi orang ahli ilmu, maksudnya orang yang belajar. Tapi bila kita belajar duduk di negeri ini, bila suruh rapat saf pun tak mau kadang-kadang. Bila tu banyak bid'ah yang masih mereka kekal nak buat. Dan bila kita pergi ke Perlis, wah, kita tengok semua sunnah-sunnah itu diusahakan semampu boleh diadakan pada setiap ibadah yang kita tahu Nabi ajak. Pada waktu tu Nabi khusus ajak hak tu dan mereka buat. Okay. Dan mana-mana yang dipilih oleh mereka, mereka merasakan itu yang paling tepat. Okay. Berbanding yang lain, pendapat yang lain. Bahkan kadang-kadang di sini kita tak pernah miss contoh doa kunut waktu subuh. Okay. Bila kita pergi ke sana, kita satu suasana yang baru, satu apa orang kata rasa yang baru bila masing-masing semua faham yang sama, tak ada bergaduh apa-apa. Dan aku rasa kalau kat sini kita buat tak kunut di masjid ni,
Macam aku sebagai contoh, pernah menjadi imam masjid kan. Andai katalah aku cuba untuk tak kunut satu waktu saja subuh, agak-agak apa yang akan jadi kan. Pengalaman aku juga cuba memperkenalkan wirid-wirid sunnah, wirid-wirid yang Nabi ajak lepas pada semayang. Itu pun jadi isu tuan-tuan, jadi isu kan. Sampai ada yang kata pada saya, kata kita ni siapa nak terus amal benda yang direct terus daripada hadis. Faham tak? Contoh, um, bila kita kata bacaan apa, wirid lepas sembahyang, astaghfirullah 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 tu, kita terus ikut macam mana hadis sebut, istighfar 3 kali, bacaan istighfar dia astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim tu. Bila kita sampaikan pada depa, yang diamalkan oleh mereka depa sekian lama adalah yang berbeza, jauh berbeza. Walaupun nampak irah-irah, tapi bila kita bawa hadis ni, depa tak boleh terima. Kata macam-macam alasan yang depa bagi. Kata depa benda ni dah amal lama, kenapa nak tukar kan. Kita tahu, ada yang kata kita tahu tu hadis Nabi kan. Habis kita nak kata yang depa dok buat selama ni salah lah, bid'ah lah. Ada pula yang kata bukan ustaz seorang je yang apa mengajak di sini. Ramai lagi ustaz-ustaz lain, depa baca macam tu je. Bacaannya macam biasalah, apa astaghfirullahalazim sampai habis. Lepas tu bukan dibaca tu Allahumma antas salam. Lepas istighfar baca apa? Nanti baca dulu apa tu? Tahlil 10 kali. Lepas tahlil tu baru dia sebut Allahumma antas salam. Di dalam hadis tak disebutkan macam tu. Istighfar terus baca Allahumma antas salam. Dan bila kita faham Nabi ajak macam tu, kita tak boleh nak praktis di sini. Tapi masa aku jadi imam dulu, aku buat macam tu. Aku tak peduli. Aku, hampa tak mau ikut sudah, hampa nak baca style apa, bacalah. Aku akan baca style aku. Dan masa aku dulu zikir sir ni aku tak amal sangat lah. Bukan tak amal sangat, macam tak sesuai lagi diamalkan. Sebab nak promosikan dulu wirid-wirid sunnah yang selama ni dia tak pernah kenal pun. Jadi kalau kita terus sirkan wirid tu tanpa, tak ada siapa yang pimpin, maybe nanti jadi masalah. Sebab aku pernah try. Okay, sebulan aku dilantik selepas aku jadi imam. Aku jaharkan wirid macam biasa, macam yang mereka duk amal. Kita bukanlah kuat sangat, kita agak-agak ada bunyi yang mereka boleh ikut. Cuma bacaan full, tak ada tambahan, Al-Fatihah pun tak ada. Kita ikut betul-betul yang macam mana yang diajakkan oleh ustaz-ustaz kita, sebagaimana yang ditulis dalam Perisai Muslim, yang ada dalam Perisai Muslim, itulah yang dikatakan memenuhi kehendak yang Nabi SAW ajak. Jadi kita buat yang macam tu. Dan aku buat sama macam tu. Walaupun dapat kritikan hebat daripada jemaah, aku tetap bertahan. Dan lepas pada sebulan tu, aku cuba untuk sirkan, aku diamkan. Dan 2-3 hari macam tu lah, imam seorang lagi mai jumpa. Dia mai kata lah, ustaz kata minta tolong janganlah pelankan wirid tu. Dia kata sebab ramai yang tak hafal, dia kata kan, ramai yang tak hafal wirid tu, jadi payahlah nanti. Lepas tu dia kata apa, kalau wirid sama-sama pun tak ada masalah lah kan. Dia kata kita dah buat lama, orang faham lah, dia kata kan. Kalau kita buat macam ni nanti keliru masyarakat dia lah. Okay, dia bagi alasan macam tu. Tapi aku pun malas lah orang tua kan. Kita diam je lah, ya. Dan lepas pada tu aku tak kuat sangat dan tak slow sangat. Agak-agak mereka boleh ikut. Dan aku juga dah usahakan photo state wirid-wirid tu dan edarkan pada mereka. Aku tak tahulah mereka bawa balik semua, tapi tak tahulah mereka hafal ke tak hafal. Dan nampak kaya ramai juga yang macam
tak ambil kisah sangat pun soal ni. Okay, itu baru bab wirid lepas sembahyang. Banyak lagi bab lain, bismillah sirnya. Tapi di sini di negeri aku ni aku tak buat lah bismillah sir tu. Kita tahu lah itu khilaf yang muktabar, tak ada masalah. Kunut pun kalau aku jadi imam subuh aku akan kunut. Kita taat pemerintah. Tapi bila kita pergi ke Perlis, kunut tak ada, bismillah sir, kaki rapat saf, um, kurang kedengaran usalli. Walaupun waktu aku semayang tu aku tahu ramai yang pakcik-pakcik yang mungkin daripada jauh datang, tak pernah datang ke Perlis, dan first time dia datang tengok amalan-amalan di Perlis. Masa tu pakcik tu sebelah aku kan, aku dengar lah dia usalli. Jadi bila dia duduk sebelah aku, lepas sembahyang dia perhati aku kan, aku baca wirid apa, dia perhati. Sebab aku dengar dia punya wirid tu, kita tahu lah wirid-wirid yang biasa kita dengar di negeri-negeri lain, dan hampa ramai dulu-dulu pun macam tu juga kan. So ini satu pengalaman yang bagi aku paling berharga adalah bila kita dapat praktikkan apa yang kita belajar di negeri Perlis ni. Syukur Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita negeri Perlis, rajanya memahami sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati Tuanku Raja kekal selamanya begini, dan mudah-mudahan juga bertambahlah rakyat Malaysia yang faham, cara faham sebagaimana yang kita faham. Bukanlah kita nak berbeza sangat, cuma kadang-kadang kita nak orang faham bahawa ada yang lebih tepat daripada yang kita duk amal selama ni. Jangan kita rasa hak tu lah paling betul, sedangkan bila kita tanya mana dia punya sumber dah, kita tak boleh bagi. Hanya kita kata nenek moyang dah amal lama, takkan benda ni salah. Dia itu bukan isu. Kita bawa sekarang isu hadis Nabi kata macam tu tak? Nabi khususkan benda tu di situ tak? Bacaan tu macam tu tak? Itu saya rasa siapa pun kalau habaq macam tu dia boleh faham. Hanya orang yang sombong saja dia takkan boleh terima benda yang aku habaq ni. Okey, itulah beberapa pengalaman yang aku boleh kongsikan kepada apa semua. Macam mana perjalanan aku waktu di perjalanan pergi sana, dan apa aku buat di sana. Dan di sana pun aku tak tidur hotel pun, tidur dalam kereta je di pekarangan masjid. Walaupun untuk Siri ni dia tak bagi tidur iktikaf di masjid, tapi aku minta izin lah sebab aku pun sampai lewat sebagainya. Tidur dalam kereta, waktu subuh sampai kita terus semayang. Hai guys, Assalamualaikum. Orang yang pertama sampai masjid pukul 4.30. Alhamdulillah. Dia awal sangat pula tu, pemegang kunci baru buka masjid ya. Ada mufti kata kena tahajud. Tahajud apa, masjid tak buka ni. Jom pakai mai boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last mungkin kita boleh bagi kritikan sikit lah untuk pengampungan sunnah ni. So far yang aku sebut semua tadi tu memang di sudut positif untuk aku secara peribadi. Untuk beberapa mungkin penambahbaikan kepada pengurusan, kalau dia dengar lah video ni kan, maybe video ni terlampau lama, kalau orang dengar pun maybe saya okay, ni share sebagai satu video peribadi, dan kawan-kawan lah yang maybe suka tengok video aku bercakap ni kan, kongsi pengalaman. Pertama sekali masalah bagi aku agak masalah adalah masalah parking lah. Sebab maybe benda ni pun tak dijangka. Okay, tak dijangka sebab kehadiran ramai. Jadi parking tu banyak orang kata apa, tak mengikut sunnah.
sebab menyusahkan orang lain. Okey, dan hari kedua tu banyaklah kereta yang di luar tu parking kena saman oleh pihak berkuasa kerana parking tak cukup. Parking tak cukup. Jadi maybe pihak pengurusan boleh fikirkanlah alternatif lain, mungkin buat di tempat yang lebih besar ke, ataupun fikirlah macam mana kan depa lebih pengalaman dan faham daripada akulah. Dan yang kedua adalah mungkin boleh letakkan majlis kemuncak tu di tengah-tengah. Maksudnya bukanlah kemuncak, uh, alihkan yang macam contoh forum Dr. Maza dan Dr. Rora di hari yang contoh malam Ahad tu. Okey, contoh Sabtu malam tu. Itu malam tu memang waktu pack, dan kebanyakan pengunjung hari Ahad tu ramai yang dah Ahad Ahad ke Sabtu Sabtu tu dah ramai yang balik. Okey, dan petang Ahad tu pun boleh dikatakan dah separuh lebih dah balik. Sebab perjalanan jauh. Okey, kita nak balik besok nak kerja dan sebagainya. Okey, memang kebanyakan menanti forum-forum yang best ni. Kalau boleh kita nak tengok lah. Tapi dah uh, uh, memang penganjur susun lah. Tapi yalah, sekarang tak ada masalah, kita boleh tengok online. Cuma kita nak support dari segi kehadiran tu, kita nak meriahkan. Okey. Tapi kalau kita letak ending tak best pun tak boleh juga kan. Tak tahulah, fikir-fikirlah macam mana kan. So far itulah. Kalau buat makan, oh so good lah. Makan memang sedap lah. Okey. Korma kambing, rebung kambing itu, ya Allah sedap betul. Dan kuih muih semua tu pun semua sedap. Alhamdulillah, terima kasih kepada penganjur, terima kasih Jabatan Mufti, terima kasih Mak Ibs, terima kasih Tuanku Raja yang apa menaungi, menaungi lah, boleh katakan menaungi majlis ini sampai habis. Dan satu message yang besar kita boleh bagi kepada rakyat Malaysia bahawa hari ini kami dah ramai. Hari ini kami dah ramai, walaupun pelbagai arah yang memfitnah, mencaci kita, menyerang kita, tapi anak muda memang ramai yang ikut, dan ramai sebenarnya yang aku tahu mereka tak dapat pergi. Dan di Facebook pun kawan-kawan aku ramai yang faham, bila kita sampaikan, kita faham, mereka faham apa yang kita cuba sampaikan. Okey, aku ingat takat tu dulu. Terima kasih kerana menonton. Kalau siapa yang tengok sampai habis ni, boleh tolong-tolonglah subscribe aku punya channel ni. Okey, kalau ada video nanti boleh layan lagi video apa yang aku nak sharing. Okey, itu sahaja sahabat-sahabat sunnah semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.